Hello. Alright. Pipun. Handphone? Aku tak ada handphone. Ustaz pakai itu. Hang tone down balik hang tadi tu. Hang connect tadi tu. Bukan yang hang. Halo. Tak payah tak usah kacau lah. Lagi kacau lagi menjadi. Tak tahu. Ni. Nah, aku cerik sikit. Tak apa. Ayah dah. Susah. Apa tak? Ni kena cerik ni. Mana? Suara saya lembut dan sederhana. Ni kena cerik ni. Lepas tu, bila dia sampai kat Nabi tu, Nabi kata, hang nak bersama, hang nak buat apa kat aku? Dia kata, kerana orang macam hang lah keluarga aku berpecah belah. Dia kata kat Nabi, ialah sebab masuk Islam dengan tak masuk Islam. Dia kata lagu tu kat Nabi. Hak tak siap tewak dalam lengan baju dia kan? Kan tewak tu duduk dalam lengan baju dia. Dia kata, kerana orang macam hang lah membuatkan keluarga aku berpecah belah. Lepas tu, aku kalau nak turut hati nak masuk Islam, dia lepak bewak tu. Allah jatuh, terlajak. Dia lepak aku tadi lah, tapi dia buat bewak lah. Dia lepak tu. Aku kalau nak masuk Islam, dia lepak, bewak tu jatuh depan Nabi. Bewak ni masuk Islam dulu, baru aku masuk Islam. Fikir yang bodoh sama akan diri dengan bewak. Dia boleh sekarang. Saya marah, sebab tu saya pesan kat kita, bila marah hati-hati. Saya pun sama orang, kadang-kadang bila kita marah, kita kata benda yang tak sepatutnya. Hak dia tu tengah marah tu. Dia nak abang kata dia tu berani dan bijak. Tak-tak dia tak sangka dia menyamakan diri dia dengan bewak. Kita pun sama tu. Bila nak marah hati-hati. Ingat serta bewak ni, ingatlah diri kita. Kalau diri kita lebih pandai daripada bewak, maka janganlah marah keterlaluan. Dia berkata dulu, aku kalau bewak ni, dia lepak, aku kalau masuk Islam, bewak ni masuk Islam dulu baru aku masuk Islam. Nah, abang kata kira dia tu ketegak sungguh lah. Ketegak, stabil. Lalu, tak apa. Bila dia kata gitu, dia lepak bewak. Bewak tadi duduk dalam baju dia. Bau dah macam-macam. Bila keluar fresh kan. Bewak tak lari. Ambil udara segar. Dia lari. Nabi tengok bewak tu lari. Ya Rabbul. Ta'an. Hei, bewak. Main sini. Bewak. Allah kena panggil. Dia lari lah. Nabi panggil dia. Kalau dia tak tahu lah. Dia lari. Nabi panggil dia. Hadis sahih kan. Anda boleh buka kan dalam mana-mana kita hadis. Ada cerita ni. Hadis sahih. Cuma orang tak mau cerita sebab orang takut bila cerita ni orang rasa macam cerita dongeng. Dongeng apa ni cerita Nabi? Orang dah bagi dia ayat Quran. Orang ada lah. Panggil bewak ni. Bewak orang bukan. Tapi itu kata binatang. Dia kalau Nabi tak panggil apa? Bila Nabi panggil dia tunduk kalau dia jalan. Allah bagus ya. Unta mengamuk. Nabi masuk, Nabi tengok dia. Sebab orang kampung tak berani nak tahan unta. Nabi sampai, Nabi tengok unta lompat. Dia tak tahulah dia lompat ke mana kan. Dia nampak Nabi. Tunduk pula. Jalan Nabi panggil. Jalan tunduk. Nabi pegang kepala dia. Mai sini, ikat hidung dia. Nabi panggil kat orang yang takut tadi. Kambing. Nampak Nabi masuk dalam kebun. Tunduk kalau. Bewak sama. Ya, Bob. Sini. Bewak tu jalan. Ya, Bob. Man ana. Hai bewak, aku ni siapa? Anta Rasulullah. Hang Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku nak saksikan Tuhan milik kamu. Aku nak saksikan hang Rasulullah. Bewak tu cakap bilisanin arabiyyin mubin dalam hadis tersebut. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah orang Arab yang lancar dan fasih, didengari oleh semua orang yang hadir dalam majlis Nabi hari itu. Tak payah pergi sekolah Arab pun cakap Arab. Bila dengar kat kawan ni, terus kalau selama ni aku mencari alasan untuk masuk Islam, lalu benda jadi depan mata aku, maka aku cakap asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu annaka rasulullah. Dia pula masuk Islam ikut bewak tadi. Cerita dia, ending dia saya cerita sikit. Kata dia ni lepas tu, yang saya nak bagi tahu tadi, ashkus salam wa at'imut ta'am. Ingat tak tadi saya ceritakan? Ni cerita saya semua berkaitan. Bab ni saya nak cerita pasal Nabi panggil kena jawab. Bewak Nabi panggil dia jawab. Dalam cerita ni juga ada tadi, ashkus salam wa at'imut ta'am. Kawan ni baru masuk Islam, masuk Islam dia semua orang takbir. Nabi terus kata, ni saudara kita baru masuk Islam, ada siapa-siapa nak bagi hadiah dekat dia? Semua orang bagi. Tu, daripada dia tu tak ada apa, ada bewak mana lari tak tahu di mana dah. Tapi dia berbalik tu dia setimbun barang. Sampai tak boleh nak berbalik pula dah. Banyak sangat orang bagi dekat dia. Nampak para sahabat Nabi didik dia macam tu. Pasal apa? Buka hati orang. Kata ulama, al-insan ibadul ihsan. Manusia hamba kepada kebaikan. Orang buat baik dengan kita, insya-Allah kita okey-okey sahaja. Cara paling mudah nak buat baik, belanja makan. Sebab tu kita bila kawan-kawan kita ada rasa dia tak kena, kita nak tegur dia, jangan tegur. Sebab kita tak pernah keluar makan dengan dia, kita tak pernah bagi salam dekat dia, kita tak pernah tidur pun kat bilik dia. Jangan. Belanja makan dulu, dah kawan, baru kita tegur. Ni kita tengok orang ni ya. Ni kira tak nampak syurga lah. Boleh tutup ayat tak nampak syurga. Lagu macam dia tu nampak syurga. Kira tak mayang, kira tak mau duk tengok syurga lah. Surah tu kira hang tak mau duk jejak langsung lah sampai kami semayang hang dalam tu lah. Sampai kami semayang hang dalam tu. Punya tutup, walau hang tak kenal kawan tu siapa. Hang baru tahu orang abang kat hang kata budak ni payah nak semayang. Hak tu dia orang abang kat hang. Hang ada maklumat tu lah. Rupanya baru tahu bila kita kawan dengan dia, dia tidur dia pakai headphone. Macam mana orang kejut dia nak dengar? Maka nasihat dia lah, yang tidurnya pakai headphone, nanti orang kejut orang tak dengar. Oh ya tak? Apa dia kejut aku selama ni? Lah, orang pakai headphone. Maka dia buka headphone, esok dia bangun sebenarnya subuh senang. Nampak tak cara settle dia senang? Hak ni kita pergi tuduh dia lagu tu tak kena. Sebab tu cara nak buka dia, bagi makan. Itu cara dia. Bagi dah barang semua. Tak boleh bawa balik pula dah. Macam mana nak bawa balik ni? Abdul Rahman bin Auf, ya Rasulullah, saya ada seekor unta yang baka terbaik daripada seluruh baka yang ada di tanah Arab. Abdul Rahman bin Auf, baka terbaik daripada seluruh benda yang ada di atas tanah Arab ni, aku punya baka antara yang terbaik. Dia lebih kecil daripada unta besar, lebih besar daripada unta kecil. Dia tengah-tengah, just nice. Kalau lawan lari dengan unta yang ada dalam sini ni, unta aku yang paling laju akan menang dulu. Aku nak bagi unta ni dekat kawan kita yang baru masuk Islam. Nabi dengar Abdul Rahman bin Auf tu, Nabi kata apa kan? Hang pelagak. Nabi tak kata. Nabi kata apa? Abdul Rahman, tadi hang cerita ciri-ciri unta yang hang nak bagi dekat kawan kita ni. Izinkan aku cerita pula dekat hang ciri-ciri unta yang hang akan dapat dalam syurga. Unta yang akan dapat, badan dia diperbuat daripada batu yakut berwarna biru, leher dia diperbuat daripada batu yakut berwarna hijau. Dia akan datang kepada kamu, dia mai dekat kamu masa bila? Dia mai dekat hang ketika mana hang nak melintas titian siratal mustaqim. Hang akan naik atas dia akan melintas sepantas kilat. Abdul Rahman dengar takat tu, dia terus kata, sekarang saya pergi balik ambil ya Rasul. Nampak tak? Jadi kita bila buat program, bila buat sesuatu, kita bila jadi presiden ke jadi apa, make sure appreciate orang. Ni kawan-kawan kita ingat selagi lepas kita dah buat apa semua ni, balik selagi malam jangan lupa ni kita ada postmortem. Apa postmortem? Orang tak larat lah. Malam selagi tunggu, saya nak belanja semua orang makan. Kita makan sikit satu apa. Kawan-kawan ingat cantik bos, no problem. Kita appreciate. Mai buat kerja. Okey, sekali lagi tengah hari semua orang jangan hak yang orang lain pergi makan dengan orang lain. Hak kita punya geng-geng yang buat ni, AJK tu semua tunggu. Saya dah beli kita nasi Arab, kita makan kita punya. Itu saya belanja. Orang dengar pun show pasal appreciate. Itu cara Nabi didik kita. Appreciate orang. Walaupun sikit. Wallah. Okey. Kacau dong.
patut semua orang gelisah. Aircon padam lah. Oh, walaupun kita belajar sembahyang, walaupun nak belajar khusyuk, walaupun kita nak belajar tawaduk, tapi kena ada suasana yang selesa. Jangan kata semua tawakal ala Allah. Orang tak boleh begitu, tak boleh sampai orang hamba ingat jangan duk banyak sungai sangat, panas ke hujan ke semua sembahyang juga ikut suka. Belajar sampai semua orang tak boleh. Dok saya ingatkan saya yang begitu aktif sebab tu saya panas. Rupanya semua kita sama. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, balik kepada tadi. Sujud 2 kali. Salah satu dia sebab dia Nabi naik, Nabi jumpa, sujud 2 kali, mereka angkat, mereka jawab sebab Nabi Nabi. Ada soalan? 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 Tentang bab sembahyang, tak kira. Saya boleh jawab, saya kira saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya kira saya tak mati. Ada? Loh, tak ada. Macam sambung cerita saya lagi. Bila kata sembahyang, dan sembahyang ini yang mula-mula, oh saya lupa, tadi saya kata orang yang mula-mula sembahyang semua sempurna elok adalah Nabi Adam. Yang ni ada dalam kitab Tarikh Makkah. Dalam kitab sejarah Makkah, Allah beritahu kepada Nabi Adam, hai Adam, hang pergi buat Kaabah Baitullahil Haram, hang bina dia, tawaf dekat dia dan sebagainya, hang duduk dengan dia dan duduk kat, dan jangan lupa buat seperti mana malaikat buat, kamu tengok. Allah sebut ada dalam kitab Tarikh Makkah. Boleh buka. Dan cerita dia ialah ketika Nabi Adam turun daripada langit, daripada syurga, daripada syurga. Bila Nabi Adam turun daripada syurga, Nabi Adam, minta maaf nanti saya selit sikit. Ada sebahagian di kalangan kita yang kata kita ni kena buat sesuatu kerana kita menanggung dosa-dosa Nabi Adam AS. Dengan perkataan yang elok, simpan tau ni ilmu ni. Ada di kalangan kita kata kita ni kena menanggung, kita kena merasai dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam yang dihalau keluar daripada syurga. Maka sebab itulah kita kena seksa diri kita. Kita kena buat, maafkan saya kalau saya cakap lebih lagi, kerana salah satu dia cuba tengok orang-orang, kenapa ada fear factor? Kenapa ada fear factor? Kenapa ada benda-benda yang macam teruk-teruk orang nak kena buat? Kenapa orang buat Guinness Book of Record, nak kena buat potong apa semualah, gantung badan dan sebagainya, lintas jambatan tinggi, nyawa pun tak tahu tak mana lah, hujung tanduk dan sebagainya. Pasal apa orang buat benda tu? Betulkah adakah orang nak cuba apa yang manusia ada? Atau dia sebenarnya salah satu cara nak tunjuk kata abang, kita kena buat benda yang bahaya untuk menunjukkan ta'abbud kepada sesuatu. Dan salah satu membuat benda bahaya untuk ta'abbud itu, salah satu benda kita buat untuk ta'abbud itu adalah untuk nak hapuskan dosa yang kita tanggung daripada Nabi Adam. Cuba cek balik elok. Soalan ulama bagi mudah aja. Dosa Nabi Adam teruk sangat ke yang sampai kita ke generasi yang keberapa lah ni, Nabi yang sampai ke Nabi terakhir dah, umat dia tu kena tanggung lagi. Teruk sangat kan dosa Nabi Adam. Kalau kata betul Nabi Adam buat dosa hanya sekadar la taqraba hadhihi syajarat fatakuna minadh zalimin. Jangan hampir pokok ni. Jangan hampir pokok ni. Nabi Adam hampir itu saja. Dia dikeluarkan daripada syurga. Adakah itu dosa yang sangat besar sampai ke anak cucu nak kena tanggung? La haula wala quwwata illa billah. Simpan itu jawapan saya bagi. Simpan itu jawapan saya bagi. Okey, dia jadi macam tu. Nabi Adam diturunkan kerana Allah takdirkan cerita kita macam tu. Kalau nak pergi dengan lebih lanjut lagi dengan elok tak? Saya abang sekali, saya bukan Syiah. Walaupun cerita saya cerita, orang dengar macam tak bisa dengar ke? Apa yang saya cerita, quote balik perkataan saya, tulis balik dekat internet, insya-Allah akan dapat secara jelas. Tapi perkataan saya bukan daripada internet. Perkataan saya daripada kitab-kitab, daripada guru-guru kami. Macam contoh tuan-tuan nak cerita yang ni. Contohnya ada dalam kitab Syairuddin Al-Bajali. Tuan-tuan nak cerita malaikat tadi.
Itu kitab yang disyarah daripada kitab Muniyatul Musalli daripada buku kami Tuan Guru Dato' Harudin. Cerita-cerita ni banyak saya nak cerita kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ikut balik, jangan risau, insya-Allah tuan-tuan akan dapat kecerahan nanti. Nabi Adam turun ketika itu malam hari, gelap. Macam kita duduk bilik ni cerah, cuba tutup lampu bagi gelap tu. Tiba-tiba ada orang main kat belakang, tutup lampu, switch lampu, padam semua gelap. Apa perasaan kita? Ush, apa ni? Belum tutup lampu, baru padam aircon, kita dah kita macam tu. Cuma kalau tutup lampu, padam. Apa first? Paling tak tengok budak-budak, mak dia jerit mak dia. Wah, dia sebelah mak dia. Dia jerit mak dia. Dia rasa gelap tu satu benda menakutkan. Begitu juga dengan Nabi Adam. Nabi Adam manusia, dia daripada syurga yang cantik terang benar, dan turun kat bumi gelap satu malam. Turun gelap. Gerun Nabi Adam rasa takut, dia tak tahu apa. Dia duduk di situ tunggu sehingga terbit cahaya pagi subuh sikit. Dia nampak yang tu terang cahaya, rasa gembira dia daripada kegelapan malam. Terus dia dirikan 2 rakaat sembahyang di waktu matahari naik, waktu bukan matahari, cahaya pagi itu naik. Maka ketika itulah waktu subuh. Maka orang yang mula-mula sembahyang subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan nak dalil lepas semua tu ada dalam buku, tuan-tuan boleh baca. Itu tak ada masalah. Kedua, orang yang mula-mula sembahyang zuhur, tak ada masalah tau. Saya cerita ni jangan dengar saja sampai dah tak faham dah. Oh, ustaz ni cerita, tanyalah. Orang yang mula-mula sembahyang zuhur, zuhur adalah waktu ketika matahari zawal, matahari gelincir sikit. Jadi siapa yang sembahyang ketika waktu matahari gelincir, matahari tegak, lepas tu dia gelincir sikit, waktu tu nama dia waktu zuhur. Tapi main dekat kita ada fardu sembahyang zuhur. Baik, siapa yang mula-mula sembahyang zuhur waktu tu, dia kata, ustaz tak mau dengar banyak dah. Ustaz cakap kami rasa takut, rasa betul kali. Buka ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran Allah kata apa? Dirikanlah sembahyang ketika mana? Tulu asy-syamsi wa qabla ghurubiha wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikan sembahyang waktu zuhur, waktu asar, waktu subuh, waktu isya, waktu maghrib. Dan ingat, wa Qur'an al-fajr, sembahyang subuh itu kana mashhuda, dia disaksikan oleh malaikat. Tu ada dalam Quran syarah waktu dia. Bila buka ayat tu, Allah cerita, ulama cerita zuhur siapa, asar siapa, maghrib siapa, isyak siapa, subuh. Ulama cerita. Orang yang mula-mula sembahyang zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa jawab Nabi Ibrahim tadi tu? Nabi Ibrahim orang yang sembahyang zuhur first kali. Ketika mana? 4 rakaat. Macam mana boleh jadi 4 rakaat? Kenapa tak 2? Kenapa tak 3? Kenapa 4? 4 ini salah satu dia yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kerana dia diselamatkan daripada susah hati 4 perkara. Salah satu dia susah hati kerana dia nak kena sembelih anak dia. Betul tak? Allah gantikan dia dengan kibas yang besar. Ini cerita-ceritanya. Bukan saya cerita ni untuk nak bagi kita satu ilmu ni, bukan ilmu baru. Ilmu ni ilmu dah lama. Dulu ulama cerita satu-satu kepada kita kalau kita mula bab sembahyang. Tetapi hari ini sistem pembelajaran kita berubah. Ini saya highlight. Minta maaf. Yang ni Melbourne cakap, Perth cakap, Sydney lagi-lagi nak kena cakap. Dengar orang kata pasal apa lagi-lagi Ustaz? Ikut suka lah aku nak kata apa. Kamu punya bahasa. Hari ini sistem pembelajaran kita berubah. Orang ajak dan ajar kita untuk jadi satu orang yang tidak ada dalam bentuk tarbiyah. Sebaliknya orang yang didik untuk tarbiyah, kita kata, oh ni cara lama, lambat orang akan faham. Tidak, jangan salah faham. Orang kata, Ustaz nak cuba cerita. Cuba tengok kawan-kawan yang saya kasih sekalian. Maaf. Saya tak pernah masuk dalam Universiti Azhar dalam bilik kuliah dia, maaf Tapi seingat saya dalam kuliah Azhar, dia lain. Kelas kami belajar Quran lain. Lain daripada mana? Lain daripada universiti yang ada di atas muka bumi ini.
Saya tak bisa masuk Oxford, tapi Oxford diberi tahu kepada saya gambarannya sama juga. Kerana mereka wujudkan sistem talaqi. Talaqi ialah berjumpa dengan guru dan belajar dalam kelompok-kelompok. Wallahualam, kalau saya salah maafkan saya, tapi ambil apa manfaat saya nak contoh. Tuan-tuan cuba tengok dalam susunan hari ini. Dalam Islam, pembelajaran ilmu yang paling ultimate adalah khutbah Jumaat. Betul. Sebab apa? Khutbah Jumaat hang tak boleh tak main kena main satu kelas. You tak payah ada tanda tangan kat log nak main kelas. You tak payah ada attendant dan sebagainya. You akan kena main. Bila tanya dia, oh pergi mana? Oh lah kena sembahyang Jumaat lah. Siap-siap pergi mana? Sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat, orang tanya dalam hati, kita semua kena pergi sembahyang Jumaat. Cantik-cantik bagus. Dan semua orang pergi, bukan boleh keluar saja-saja. Dia kena duduk dengar. Hatta dia tidur pun dalam tu juga. Tidur sampai kebah-bah kaki, bangun jalan lewat. Apa sempat lah dulu? Oh, saya sempat masa saya kecil-kecil tu. Masa sekolah menengah kan. Sekolah asrama lah. Tidur rapat macam gimnastik tu. Orang sebelah tengok, wih ni gimnastik mana? Dia duduk bersilap, kepala dia boleh duduk tengah. Oh, cuba semua buat lah. Kebah lah kan lain. Tapi masa tu dia buat tu, duduk. Oh, duduk elok. Lagu tu pula boleh buat macam duk meluai panjang tu. Dengar khutbah Jumaat. Tapi tak boleh kata juga Tok Khotib pun salah juga dalam hal ni. Tok Khotib pun cakap, oh, patutnya dia kena garang lah khutbah Jumaat nak bagi orang tahu. Dia kena bagi tahu ilmu-ilmu penting. Dia bukan nak bincang pasal khilaf, dia bukan nak bincang pasal ni. Dia nak bagi akidah. Dia kena bagi akidah, dia kena bagi hari kiamat, dia kena bagi pasal syurga, neraka, dia kena bagi tahu yang tu, azab kubur dan sebagainya. Hak ni duduk dalam khutbah UAE ke mana ke, kuis ke mana tempat saya. Brothers, my beloved brothers, we are Muslim. We supposed to spread love to everyone. Oh no. Iya, khutbah dia kena bagi ittaqullah. Oh, dia kena lagu tu. Orang tak nak saya khutbah, hati mana dia besar saya kata, saya kata jangan, saya kira orang putih semua lari. Dia baik ingat dia jihad ke apa, main polis tu. Oi, saya khutbah mata merah tuan-tuan. Apa, Fadilah Kamsah terkejut. Fadilah Kamsah office sebelah dengan Masjid Bani. Masa tu saya kena bagi khutbah kat Masjid Bani. Fadilah Kamsah keluar, dengar macam seorang ustaz tu ni. Pasal apa garang sangat makan tepuan ni, dia kata. Oh, tuan-tuan ingat saya khutbah ni macam tu kan. Tongkat tu tinggal tak buat sunnah Nabi lagi ya. Ketuk lah dalam. Belum tak buat itu ya. Nabi masa cerita pasal Dajjal, Nabi ketuk tongkat Nabi. Boom. Nabi ketuk. Hadis ketika Nabi baca pasal cerita Dajjal, Nabi ketuk tongkat Nabi ada orang. Saya tak buat tu. Takat ketuk meja besok. Sebelum saya start, saya mula macam ni. Tapi masa tengah mula tu saya kata, sidang Jumaat sekalian, khutbah hari ni lain daripada yang lain. Pastikan sidang Jumaat dengar dan beri perhatian. Orang mata angkat kepala, memang aku bagi tahu. Contoh antara benda yang saya bagi contoh lah, saya harap contoh. Tapi bukan tone yang sebenar, saya kurangkan sedikit. Antara tone yang sebenar, saya kata apa? Hampa sembahyang Jumaat tak betul. Hampa sujud, hampa tak jaga. Kaki hampa tak lipat. Kalau dalam sembahyang Zuhur boleh kotor, Jumaat nak kotor je. Kamu mana yang tahu? Ini yang tu. Salah tu khotib lah, betul marah orang. Bangunlah mereka yang tidur. Tak khotib dah tu. Pasal saya belajar dulu. Bangunlah mereka yang tidur. Allah. Nampak tak ramai tidur? Ya, tak boleh. Dia khutbah dia lain. Khutbah ni sebab dia ada satu bab khutbah Jumaat. Dia ada khutbah tu, dia ada ciri-ciri dia. Tu khutib lagu mana? Sebab tu dia bila khutbah dia kena pakai jubah, dia kena pakai serban, dia kena bubuh ni, dia ada cincin. Bila dia pegang tu orang tengok, oi. Dia kena dengan celak ni tu khutib pun Allah. Tak sedia apa main dengan baju kemeja lagu tu lah.